Don't forget to subscribe my channel. Hang Duk Mana. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Kak Wamen tentang isu Mahkamah Rayuan batal pembebasan Muhyiddin. Saya baca di sikit tuan. Mahkamah Rayuan batalkan pelepasan dan pembebasan Muhyiddin Yassin apabila mengembalikan 4 pertuduhan salah guna kuasa terhadapnya yang dikaitkan dengan program Jana Wibawa. Kita dengar respon detail daripada Kak Wamen. Dia akan ikut komen macam biasa. Itu menyentuh soal ekonomi. Bagaimana soal perundangan? Hari ini agak menggemparkan juga saya apabila Mahkamah Rayuan telah pun mengarahkan kes rasuah berjumlah 232.5 juta yang dihadapi oleh mantan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dikembalikan ke Mahkamah Seksyen untuk tindakan lanjut. Artinya, kes tersebut perlu dibicarakan. Tidak ada penafian. Panel 3 hakim yang dipengusikan oleh Datuk Azhariah Said Ismail membuat keputusan secara sebulat suara selepas membenarkan rayuan pihak pendakwaan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi yang melepas dan membebaskan Tan Sri Muhyiddin. Artinya belum bebas lagi dan beliau perlu menghadapi tindakan mahkamah. Kerana pada 15 Ogos lalu, Mahkamah Tinggi membebaskan Tan Sri Muhyiddin atas 4 tuduhan menggunakan kedudukannya untuk rasuah 232.5 juta bagi Parti Bersatu. Jadi hari ini Hakim Datuk Muhammad Jamil Hussein pada pembicaraan yang lalu membenarkan permohonan Tan Sri Muhyiddin untuk membatalkan tersebut. Tetapi hari ini pembatalan tersebut dibatalkan. Artinya Tan Sri Muhyiddin berhadapan dengan perbicaraan dengan dakwaan di bawah Akta Kesalahan mengikut Seksyen 23 dalam kurungan 1 Akta SPRM. Tan Sri Muhyiddin dituduh melakukan buatan itu di Pejabat Perdana Menteri di bangunan Perdana Putrajaya antara 1 Mac 2020 dan 20 Ogos 2021. Beliau ketika menjadi Perdana Menteri didakwa kerana menggunakan kedudukan untuk suapan sejumlah 232.2 juta daripada 3 syarikat iaitu Bukhari Equities Sdn Bhd, Nepturis Sdn Bhd dan Mamfor Sdn Bhd serta daripada Dato' Azman Yusof untuk bagi pihak Bersatu. Itu keadaan saya. Jadi artinya pembicaraan Tan Sri Muhyiddin akan diteruskan. Tak bolehlah nak katakan bebas daripada tuduhan. Tak adalah sekarang ni. Maka beliau harus menghadapi pembicaraan di mahkamah. Sama-samalah kita tunggu keputusan mahkamah. Sekali lagi saya nak berpesan pada teman-teman semua, jangan kita beranggapan semua orang itu bersalah. Jadi biarkanlah mahkamah menentukan. Sebab dalam aspek keadilan di negara kita ini, tidak sesiapa pun boleh dianggap bersalah sehingga ia dibuktikan oleh mahkamah. Saya berharap teman-teman jangan menuduh kata anda bersalah dah. Jangan. Biarkanlah mahkamah membicarakan kes Tan Sri Muhyiddin ini, saudara. Baik, bila kita bercakap soal berkokok saja pemimpin ni, hari ini suasana parlimen jadi semakin panas, saudara. Panas sepanas-panasnya. Malahan bertukar jadi kecoh apabila ahli parlimen Tasik Gelugu. Dia mendakwa dia ditawarkan habuan untuk menyatakan sokongan terhadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam parlimen tadi dia cakap, beliau mengatakan antara habuan ditawarkan adalah wang sejumlah 1.7 juta peruntukan untuk kawasannya. Dan dia turut menghadiri beberapa perjumpaan tertutup dengan individu tertentu selepas mereka beberapa kali cuba menghubunginya melalui panggilan telefon. Jadi kata Wan Saiful dalam ucapannya di parlimen, dalam semua pertemuan, mesej yang ada adalah supaya saya mesti menyokong ahli parlimen Tambun sebagai Perdana Menteri. Jadi antara yang sebutnya, dia kata adalah peruntukan parlimen sebanyak 1.7 juta ringgit. Peruntukan projek katanya boleh diagihkan kepada kroni-kroni saya. Jadi nak memancing perasaan ahli parlimen, dia kata mereka tahu saya susah sekarang ni. Dan isteri saya kanser. Saya hairanlah susah macam mana dapat gaji RM16,000 sebulan. Allowance mesyuarat hari ini, setiap hari hadir mesyuarat dapat RM500 sehari. Jadi sekarang ni saudara,
dalam keadaan begitu kecoh lah di parlimen tadi. Sebab bila dengan nada yang dia menuduh, dia kata orang dia hairan lah dalam kerajaan Madani hari ini mau mau menentang korupsi, sedangkan orang yang bergelumang dengan korupsi setiap minggu menghadap Duli Yang Mulia Pertuan Agong. Itu orang marah sangatlah saudara. Sebab seolah dia menjatuhkan hukuman bahawa Perdana Menteri kita ni korup. Jadi akhirnya keadaan menjadi bertambah panas. Bagaimanapun kesan daripada itu, beberapa jam selepas itu, Puan Saiful telah pun dihubungi oleh pegawai SPRM untuk diadakan siasatan lanjut. Masalah saya. Itu saya kata tadi. Berkokok sana, berkokok sini. Akhirnya, itulah perumpamaan mengatakan bagai ayam jantan berkokok sana sini tapi ekornya dipenuhi dengan najis. Itu bab tuduhan yang melampau kepada Perdana Menteri. Saudara, ternyata mereka memilih untuk melontarkan tuduhan tanpa asas. Dan memanglah seolah-olah mereka mau dilihat berkokok dengan lantang. Kena berkali-kali saudara. Tapi akhirnya najis tersangkut di ekor. Macam ayam ketek lah saudara. Bertelur sebiji, riuh sekampung. Macam mana saya kata tadi lah, macam Wan Saiful, ahli parlimen Tasik Gerugu, akhirnya dia dipanggil oleh SPRM. Tadi dia mengesahkan, dia kata beliau telah pun diarahkan untuk menghubungi pihak Suruhanjaya Pencegah Rasuah selepas menerima mesej daripada pegawai berikutan pendedahan mengenai ajakan menyokong Perdana Menteri. Masak ni saudara. Masak. Sebab itu orang kata jangan kita buat keterlaluan. Sebab tak sampai dalam 1 jam saja selepas itu katanya, dia kata tak sampai 1 jam selepas saya berucap, saya dapat mesej dari pegawai SPRM minta saya menghubungi mereka. Saya akan patuhlah. Aduhai, apa nak jadi parlimen kita saudara. Sebab itu kita haraplah, kerana kebanyakan ahli politik kita sekarang ni saudara, kebanyakan mereka hanya melontarkan bicara retorika dan sukar untuk dibuktikan keabsahannya. Sebenarnya mereka harus sedar, mereka harus faham, parlimen bukan tempat untuk cabar-mencabar. Tapi ia adalah tempat untuk kita mencari upaya bagaimana mahu memperbaiki ekonomi negara dan kehidupan rakyat. Sesi yang lalu saya kecewa. Ingatkan selepas Duli Yang Mulia Pertuan Agong melontarkan titah yang begitu berarti, malahan tuanku bagi ruang, bagi amanat kepada speaker, boleh gantung 14 hari pun tak diendahkan. Keceluparan ini saudara, saya merasakan mereka agak berlebihan. Dalam soal-soal politik ni, orang kata cukup-cukup lah. Dunia sekarang saudara, saya nak bagi tahu, dunia sedang mengalami kemelesetan ekonomi yang cukup parah. Semua negara, Amerika 62%, England sendiri 6%, Jerman, di seluruh dunia negara sekarang ini, menurut laporan yang saya tengok bahawa kemungkinan besar bahawa tahun 2024 ini bukanlah sesuatu tahun yang baik dari segi ekonomi, sebab seluruh dunia bakal mengalami kemelesetan ekonomi. Sepatutnya inilah waktunya ahli-ahli parlimen, ahli-ahli daripada parti pembangkang menyatukan buah fikiran. Bukan berkokok, pumpang tak menentu. Kadang-kadang menggadai agama. Saya bukan menunggang agama. Gunakan agama itu, aku itu, ini. Jadi sekarang ini ayat-ayat suci Al-Quran dijaja. Sebab itu saya teringat, maka benarlah sebagaimana pesan kawan-kawan saya, baginda Rasulullah pernah berpesan bahawa satu ketika nanti akan datang umatku selepas ini, mereka akan menjaja ayat suci Al-Quran untuk mencari kekayaan ataupun kepentingan diri. Sedangkan, macam kalau saya dengar, semalam saya berbual dengan Yang Mulia Tengku Razali Hamzah. Jadi beliau melontarkan pandangan, dia kata sekarang ni kita cari upaya bagaimana untuk meningkatkan ekonomi warga. Antaranya dalam isu tanah. Saya pun tak tahu macam mana dia kata tanah. Rupanya, menurut Tengku Razali Hamzah, dia kata kalaulah kerajaan
dapat menggazetkan sesuatu kawasan itu katalah dibangunkan untuk kawasan perumahan. Kalau selama ini nilai tanah itu dinilai pada jumlah berapa ekar. Ya saudara, kalau 1 ekar tu dalam 6,000, 7,000. Jadi kalau itu keadaannya, nilai tanah itu tak begitu tinggi, tidak begitu ada nilai komersial. Jadi apa salahnya dibangunkan, contohnya dia kata buat pusat kesihatan. Waktu kerajaan ambil tanah itu, hendaklah dinilai tanah itu mengikut kaki persegi. Jadi maksudnya katalah untuk bina ini hospital, kerajaan terpaksa membayar ini saguhati kepada pemilik tanah itu dengan nilai tanahnya per 1 persegi. Mungkin RM200 1 persegi misalnya. Jadi artinya kawasan-kawasan di sekitar itu akan naik dia punya nilainya daripada RM10,000, RM20,000 1 ekar kepada RM200 1 kaki persegi. Bila tanah itu dinilai pada harga RM200 1 kaki persegi, mungkin 1 ekar nilainya ratusan ribu ataupun juta. Bila pemilik tanah itu berjumpa dengan bank untuk membuat pinjaman sebagai urusan pembangunan tanah tersebut untuk urusan perniagaan, maka bank akan menilai mengikut nilai tanah itu yang disahkan oleh kerajaan. Dia bukan bercanggah dengan undang. Hanya digazetkan penilaian tanah itu. Daripada 1 ekar, 1 hektar, RM30,000, RM50,000, RM100,000, itu tidak membantu. Tapi kalau tanah itu dinilai 1 kaki persegi, contoh dia kata RM200. Kalau RM200 1 kaki persegi, bayangkan saja berapa nilai tanah itu. Boleh mencapai ratusan ribu dan bolehlah gunakan tanah itu dicagar kepada bank. Dan pihak bank juga akan memberi pinjaman, memberi bantuan kewangan senilai dengan tanah tersebut. Itu cadangan yang betul, saya. Kita saya baca detail sedikit lah laporan Malaysia kini ni. Panel 3 hakim yang dipengerusikan Hadariyah Said Ali hari ini sebulat suara membatalkan keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 15 Ogos tahun lepas yang membenarkan bekas Perdana Menteri itu untuk mencabar pertuduhan berkenaan atas alasan ia tidak jelas dan cacat. Panel hakim yang turut dikuasai oleh Hakim Azmi Arifin dan SM Kamoti membenarkan rayuan pihak pendakwan untuk mengembalikan semula pertuduhan salah guna kuasa. Bercakap bagi pihak panel rayuan, Hadariyah memutuskan bahawa pertuduhan adalah jelas dan tidak kabur. Kami mendapat Hakim Mahkamah Tinggi tersilap apabila memutuskan 4 pertuduhan itu tidak mendedahkan sebarang kesalahan yang diketahui undang-undang. Kami menerima hujahan daripada pasukan pendakwaan bahawa pertuduhan itu tidak cacat. Okeylah tuan-tuan, nampaknya yang Muhyiddin dapat apa, DNA ke apa dulu tu kan, dah tarik balik. Okeylah tuan, mari terus menyokong kajian apa dan Dapat Ibrahim. Assalamualaikum.